Kita baca kenyataan. Saya, Zawawi, akan terus doakan supaya kerajaan jatuh. Oh lama. Seorang anggota Parlimen Perikatan Nasional hari ini mengakui secara peribadi mendoakan kejatuhan pentadbiran 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Malah Nik Muhammad Zawawi secara terbuka berkata dia akan melakukan perkara yang sama terhadap pentadbiran Perdana Menteri hari ini. Ya, betul, dan kali ini pun saya akan doakan yang sama, kata bekas Ketua Ulama PAS ketika bangkit mencelah kenyataan RSN Raya PH Jelutong. Nik Muhammad Zawawi berkata setelah Raya menunding jari kepadanya. Terdahulu Nik Muhammad Zawawi membangkitkan soal peruntukan kepada anggota Parlimen yang didakwa tidak adil. Sejurus itu, Muhammad Zawawi berkata kerajaan akan terumbang-ambing kerana tidak mendapat nusrah atau pertolongan daripada Allah. Disebabkan itu juga, Muhammad Zawawi berkata kerajaan pemimpin ini akan menemui ajal. Allah SWT tidak akan melembutkan hati manusia untuk bersama-sama dengan kerajaan. Dan kerana apa? Kerana kerajaan bersikap di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Ahli Parlimen tidak diagihkan peruntukan. Harta siapa? Harta ini kalau milik Tambun, saya tak akan kata apa. Ini adalah harta rakyat dan negara yang mesti diagih-agihkan, kata beliau. Nik Muhammad justru memberi amaran jangan sampai rakyat membanjiri Kuala Lumpur seperti perhimpunan membantah cadangan ratifikasi convention pada 2018. InsyaAllah, saya kira kerajaan ini tidak lama usianya dan insya-Allah kerajaan ini akan bertemu ajalnya, katanya dalam membahaskan. Raya kemudian meminta Nik Zawawi menarik balik berdasarkan peraturan kerana sangkaan jahat. Dia mengingatkan supaya menjaga tutur katanya kerana terdapat pelawat daripada pelajar sekolah. Sangkaan jahat, dan saya percaya speaker pun tengah tekun mendengar kenyataan tersebut adalah merupakan sangkaan jahat terhadap kerajaan, dan saya minta Yang Berhormat tidak mengulang kenyataan. Ramli Mahkamah pun memutuskan bahawa kandungan tidak mengenai sebarang sangkaan jahat. Now, tak kisah sangkaan jahat ke tidak mengikut peraturan, tetapi inilah sangkaan jahat yang PAS cuba nak ajarkan. Saya nak cerita macam saya kata tadi. Adakah negeri-negeri pembangkang langsung tidak dapat bajet peruntukan sebagaimana yang pernah dibuat oleh Mahathir menarik balik royalti Terengganu pada zaman Haji Hadi menjadi Menteri Besar? Tidak. Royalti tetap dapat, peruntukan terdapat. Malah saya kata setiap ahli Parlimen dapat 3.4 juta lebih kurang tahun lepas. Tahun ni lah. Tahun depan kita tak tahu lagi. Tapi tahun ni 3.4 juta. Sebenarnya daripada 3.4 juta, semua ahli Parlimen, semua termasuk pembangkang, dapat 2 juta peruntukan pembangunan. Cuma peruntukan pembangunan ini, dia tak boleh bagi NGO, buat program, bagi kepada untuk buat office, bayar sewa office. Yang tu dia tak boleh. Yang ini peruntukan dia nak minta. Dia bukan peruntukan kejam pada rakyat. Rakyat Kelantan tak dapat ke sekolah. Rakyat Terengganu tak dapat ke hospital. Rakyat Kedah tak dapat ke peruntukan-peruntukan yang sepatutnya daripada kerajaan federal. Semua dapat, tuan-tuan. Yang tak dapat dia. Pembangkang ni tak dapat. Boleh nak dapat, jumpa Perdana Menteri. Kenapa tak berani jumpa Perdana Menteri? Itu yang dia sebut tu bukan masalah. Dia tak pernah sebut peruntukan untuk buat jalan raya, peruntukan untuk longkang kami tak. Dia tak sebut macam tu kalau tuan-tuan perasan. Peruntukan ini masukkan supaya dia nak bayar office. Dia nak bagi NGO PAS. Itu peruntukan dia tak dapat. Berapa? Lebih kurang 1.4 juta, lebih kurang macam tu. Setahun. Yang itu yang dia bengang tu tak dapat. Dia yang tak dapat. Untuk dia, bukan untuk rakyat. Rakyat semua dapat. Kalau kamu orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, orang Kedah ke, orang Perlis ke, akan dapat peruntukan persekutuan sebagaimana yang semua orang lain dapat. Kalau kamu pegawai persekutuan, kerja di Kelantan contohnya, federal government, 2,000 dapat. Tak ada diskriminasi, semua dapat. Tetapi doa yang dinyatakan, yang dibacakan oleh Ustaz Zawawi. Ustaz ni tuan-tuan, Zawawi lah, saya tak panggil dia Ustaz lah. Sama lah dengan Dusuki. Saya jumpa Fahmi Fazil kan, dia kata 3 orang dah kena saman, Dusuki, Kuang dengan Papa Gomo. Inilah Zawawi ni pun satu orang lagi, seorang lagi, bukanlah kena saman. Mendoakan apa? Kejatuhan orang lain. Bukan dia nak mendoakan rakyat ke, supaya rakyat kita lebih selesa ke, lebih senang. Bukan dia mendoakan rakyat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia nak berkuasa. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau agak-agak lah Tuhan bagi takdir dia orang berkuasa, jadi macam Kelantan gitu, tuan-tuan. Ya, nak kata macam mana? Siapa boleh compare Kelantan dengan mana? Dengan Selangor? Dengan Pulau Pinang? Nak compare? 30 tahun memerintah jadi macam tu. Nak compare macam mana? Satu lagi saya nak kata, hutang harakah 3 juta tak boleh nak bayar.
ada hati nak pergi memerintah negara, nak jadi pemerintah yang terbaik. Dia orang tak ada formula nak bayar hutang pun, tuan-tuan. Formula nak bayar hutang. Dalam Islam, hutang ni macam mana nak bayar? Pun dia orang tak ada formula. Macam mana dia ada formula nak memerintah negara ini jadi lebih baik? Ini menarik Dan yang terakhir saya nak cerita, tuan-tuan. Ni saya nak cerita. Wan Saiful Wan Jan dapat DNAA, discharge not amounting to acquittal, dilepas tanpa dibebaskan. Wow, macam mana ni? Dia baru kena dakwa, macam mana dia lepas tak dibebaskan? Pelik. Wan Saiful Wan Jan dapat DNA tapi hanya untuk 30 minit rupanya. Ralat pada sistem komputer mahkamah menyebabkan pemimpin bersatu Wan Saiful Wan Jan mendapat status dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah hari ini. Bagaimanapun dia hanya untuk tempoh 30 minit saja. Pada permulaan prosiding, mahkamah berlaku kesilapan pada sistem komputer yang menyebabkan 18 pertuduhan terhadap pengubahan wang haram tidak dapat dibaca. Ia menyebabkan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membuat keputusan DNAA sementara menunggu kes dipindah ke kamar mahkamah yang lain. Pembebasan itu bagaimanapun hanya bertahan sebentar saja. Pertuduhan terhadap Wan Saiful kemudian dibacakan sekali lagi di hadapan Hakim baru Suzana Hussein. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mengaku tidak bersalah dan mohon dibicara. Bercakap kepada pemberita, anggota Parlimen Tasik Gelugur mempersoal bagaimana semua itu boleh berlaku. Baik. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dia macam ni. Dalam proses mahkamah, bila kita dah berada di hadapan hakim, dia tak tahu berapa lama proses itu akan berlaku dan dia kenalah baca pertuduhan. Dia tak boleh gantung. Tak boleh datang balik esok, kita tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena terus charge pada hari itu. So disebabkan ada sistem mahkamah tu ada problem, tak tahulah apa yang sistem problem login tak boleh ke apa ke, sesuatu lah yang berlaku menyebabkan dipindah ke mahkamah sebelah. Tapi sebelum nak pindah mahkamah sebelah di hadapan hakim yang lain, maka hakim itu kena gugurkan kes itu sementara. Sebab itu discharge not amounting to acquittal, dilepas tanpa dibebaskan. Dilepas, tapi dia akan boleh dituduh semula. Ini contoh DNAA yang boleh dituduh semula. Tuhan dah tunjuk betul-betul, tuan-tuan. Saya kata kes ini memang boleh tuduh semula. Sama kes Zahid, boleh dituduh semula dengan bukti, tak ada masalah. So dibawa ke sebelah, ke mahkamah sebelah, 30 minit kemudian dia dituduh semula. So dia persoalkan, kenapa perkara ini boleh berlaku? Boleh, ini sistem. Bukan kita nak pergi anaya dia pun. Sebab itu jatuhkan dulu, kemudian tuduh semula sekali lagi di hadapan hakim yang lain. Pertuduhan, yang penting pertuduhan itu berlaku untuk dia nak membela diri dan mengaku tidak bersalah. So akhirnya hari ini Wan Saiful Wan Jan didakwa 18 pertuduhan pengubahan wang haram 5.59 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan hari ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 5.59 juta. Bagaimanapun, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mengaku tidak bersalah. Tidak bersalah dan mohon dibicara. Semua 18 pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Balik Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Jika sabit kesalahan, dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah atau hasil haram atau 5 juta atau yang mana lebih tinggi. Pada 21 Februari, Wan Saiful minta dibicara atas 2 pertuduhan termasuk menerima rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Pertuduhan pertama kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 9 Julai dan 30 September yang tahun lalu. Dia dituduh meminta rasuah daripada individu bersama Lian Tan Chuan, bukan bin Abdullah, Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu Nepturus Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road serta ke persimpangan pantai timur daripada Kerajaan Persekutuan. Projek itu sepatutnya bernilai 232 juta. Pertuduhan kedua, Wan Saiful didakwa menerima melalui syarikatnya WSA Wan Saiful Advisory Group wang 6.96 juta daripada Nepturus sebagai dorongan membantunya mendapat surat anugerah bagi projek yang sama. Dia mendapat hukuman sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan. Wan Saiful juga dituduh memindahkan 78,800 perolehan haram daripada WSA bagi tujuan pembelian Ford Ranger. 12 Ogos, 13 pertuduhan lain melibatkan pengubahan wang haram berjumlah 2.31 juta berkaitan dengan pemindahan hasil haram yang didakwa dari akaun syarikat ke syarikat, organisasi dan individu lain.
3 bayaran dibuat 22 Ogos dan 5 Oktober tahun lepas kepada Jendela Timur Consultant RM400,000, Darkling Management Services RM300,000, Fendi Deliv Resources RM400,000. Bayaran seterusnya dibuat di antara 10 Oktober sehingga 7 November 2022. Penerimaan seperti berikut. Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Serai Utara RM36,500, ini NGO. Majlis Sukan Negara RM180,000. PYI Global Trading RM120,000, Jejak Global Enterprise RM425,000, Focus Malaysia Studio RM176,000, Chin Kang Hardware Jitra RM88,000, Syed Jafar Syed Aziz RM33,000, Sinar Karangcraft Sdn Bhd RM38,160. Aha, tuan-tuan nak tanya kenapa Sinar beria sangat nak pergi sokong PN pada waktu itu kan? Tuan-tuan tengok kat sini. Akademi Gagasan Minda Merdeka RM100,000, Good Square Sdn Bhd RM46,000. Pada 29 Mei lalu, Wan Saiful membayarkan permohonan membatalkan kedua-dua pertuduhan dengan alasan dakwaan yang dikemukakan adalah cacat tetapi ditolak mahkamah. Jana Wibawa atau program Jana Ekonomi Perkasa Kontraktor Bumi Putra Berwibawa. Bumi Putra merupakan program perangsang untuk kontraktor Bumi Putra. Ia diperkenalkan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Panjanglah tuan-tuan. Kalau ni baca ni lah. Ini diulang balik benda yang sama. Saya dah baca lah. Saya rasa benda tu jelas. Pertuduhan itu jelas. Kita nampak bagaimana kan, Jana Wibawa disakau oleh Wan Hussein Wan Jan. Wan Saiful Wan Jan. Wan Hussein tu Wan Hussein. Sorry Wan Hussein. Wan Saiful Wan Jan. Kontraktor tu bukan kontraktor Melayu, tuan-tuan. Nama tadi tuan-tuan ingat tu nama Bumi Putra ke? Tuan-tuan, bos dia nak pergi ke London healing. Anak buah dia bos juga tu. Tu pun sakau juta. Yang ni pun sakau juta. Yang tu sakau juta. Yang ni sakau juta, tuan-tuan. Macam Takbir! Lah tuan-tuan. Kadang level pembangkang ni saya macam mana nak kata? Level pembangkang sekarang ni saya risau lah. Macam contoh dia bangkitkan isu Saifuddin Nasution tadi kan. Padahal PN sendiri buat macam tu. kita risau. Kita risau. Aduh, entahlah. Tapi itulah yang sekarang ini kita hadapi. Dan insyaAllah macam saya kata kan, kadang-kadang kita tak ada depan kita ni jutaan ringgit lagi. Not yet. Belum ada lagi jutaan ringgit kat depan mata kita. Tapi harapnya kalau ada jutaan, puluh juta, ratus juta, ratus ribu di hadapan kita untuk rasuah, kita doakan Tuhan bagilah apa orang kata kekuatan kepada kita untuk menepis semua itu, insyaAllah, menepis dugaan-dugaan.